Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar Komsas tingkatan 1 iaitu Sajak Aku. Jadi kita akan lihat maksud dulu, maksud bagi Sajak Aku. Yang sebelah kiri itu ialah teks ataupun petikan bagi Sajak Aku. Jadi kita akan fokus lihat maksud sahaja. Maksud rangkap 1 ialah penyajak menyatakan dia bersendirian di pantai itu. Jadi Sajak Aku. Dan maksud bagi rangkap 2 pula ialah penyajak menyusuri pantai itu sambil membayangkan dirinya ialah Adam. Adam ni ialah manusia pertama di bumi. Rangkap 3 pula. Penyajak menyatakan dia baru dicipta dan pertama kali melihat keindahan alam. Itu bagi maksud bagi rangkap 3. Rangkap 4. Penyajak menyatakan kemarin dia belum dicipta dan tidak pernah mendengar bunyi ombak. Jadi memang semesta alam semesta memang dicipta dulu oleh Tuhan sebelumnya diciptanya manusia. Bagi rangkap 5 pula. Rangkap 5 membawa maksud penyajak juga tidak pernah merasai tiupan angin. Maksud bagi rangkap 6. Penyajak juga menyatakan dia tidak mengetahui akan kewujudan kulit kerang dan pohon ru. Pohon ru ni masuk pokok ru. Dan rangkap yang terakhir, rangkap 7, penyajak mengakui kewujudan dan keesaan Tuhan yang telah menciptanya. Maksudnya memang Tuhan yang maha berkuasa, yang maha esa. Jadi itu maksud bagi 7 rangkap Sajak Aku. Sekarang kita akan lihat tema dan persoalan. Tema ialah persoalan utama ataupun persoalan pokok dalam sebuah karya. Dan Sajak Aku bertemakan kecintaan kepada Tuhan. Persoalan merupakan isi ataupun idea sampingan yang menyokong tema. Sini kita ada 5 persoalan. Persoalan pertama ialah persoalan bermuhasabah tentang ciptaan Tuhan. Persoalan yang kedua, persoalan mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan. Persoalan ketiga, persoalan meyakini kewujudan dan keesaan Tuhan. Persoalan yang keempat, persoalan mempelajari sesuatu daripada persekitaran kita. Dan persoalan yang kelima ialah persoalan mengisafi kewujudannya di dunia. Jadi itu ialah tema dan persoalan. Sekarang kita akan lihat bentuk. Bentuk Sajak Aku. Bentuk, jadi kita dapat lihat Sajak Aku ni berbentuk tidak terikat ataupun kita boleh kata berbentuk bebas. 7 rangkap. 3 baris setiap rangkap. Contohnya kita dapat perhatikan contoh di sana. Dan 3 hingga 4 patah kata. Iaitu dalam setiap baris. Jadi kalau kita perhatikan contoh, Kususo pasir panjang. Sini ada 3 patah kata dalam baris. 2 hingga 10 suku kata dalam setiap baris. Jadi di sini kita dapat lihat Tuhan 2 suku kata. Lepas tu yang paling yang baris yang satu lagi, aku percaya kau pencipta. Ini ada 9 suku kata. Rima akhir setiap rangkap bebas, iaitu dia sini rangkap 5, contohnya rima akhir bagi rangkap 5 ialah A, B, C. Biasanya kita akan lihat huruf yang terakhir lah. Nada sajak ini bernada romantik dan unsur bunyi, biasanya unsur bunyi kita ada 2 saja. Iaitu kita ada ansonansi dan juga kita ada aliterasi. Ansonansi ialah pengulangan huruf vokal. Contohnya sini kita dapat perhatikan pengulangan vokal A dalam baris kerana aku baru ada. Dan pengulangan vokal I pula di pantai ini. Maksudnya kamu perhatikan yang berwarna. Bagi aliterasi pula. Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan. Jadi contoh kita dapat perhatikan pengulangan huruf konsonan K dalam baris bahkan aku tidak tahu. Lihat perhatikan K yang berwarna. Satu lagi contoh ialah pengulangan konsonan P iaitu dalam baris aku percaya kau pencipta. Perhatikan P yang berwarna. Maksudnya berulang beberapa kali. Sekarang kita akan lihat pula gaya bahasa.
Okey, gaya bahasa yang terdapat dalam sajak aku, okey, kita dapat perhatikan yang pertama, kata ganda, iaitu perkataan yang digandakan. Contohnya, mana-mana digandakan. Okey, yang kedua, sinkop. Sinkop ialah singkatan sesuatu perkataan. Contohnya, sambil ku bayangkan. Okey, ku ini sebenarnya daripada perkataan aku. Hyperbola, iaitu penggunaan gaya bahasa, iaitu kiasan yang berlebih-lebihan. Okay, contoh ini, aku ini Adam. Okay, dia mengibaratkan dia, aku penyaja ni mengibaratkan dia sebagai orang yang pertama di bumi ini, iaitu Adam ataupun Nabi Adam. Okay, personifikasi. Okay, personifikasi ialah pemberian sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa. Okay, contohnya sini kita dapat perhatikan contoh, ku susul pasir panjang. Okay, jadi sini maksudnya akulah. Okay, dia ikut pasir panjang ni dia susul. Okey, seterusnya bagi gaya bahasa imej alam pula. Okey, kita ada contohnya sini imej alam yang ada. Okey, kita ada pantai, kita ada pasir, laut, langit, pohon, ombak, kulit keram dan juga blue. Okey, jadi itu semua imej alam ataupun objek yang ada di alam sekitar. Okey, dan yang terakhir pula kita akan lihat nilai dan pengajaran. Okey, nilai ialah sesuatu nilai yang murni, sesuatu yang nilai yang memang dapat dicontohi. Pengajaran pula merupakan iktibar yang dapat disampaikan kepada pembaca. Jadi sini kita akan lihat nilai muhasabah diri. Jadi sini pengajaran mesti ada kata kunci pengajaran. Kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri. Yang kedua, biasanya nilai muhasabah diri ni kita jarang gunalah. Kita jarang gunakan nilai muhasabah diri. Yang kedua ialah nilai kesyukuran, iaitu pengajaran kita hendaklah sentiasa bersyukur kerana diberi peluang melihat alam ciptaannya ataupun nya di sini ialah Tuhan. Nilai yang ketiga ialah nilai kesedaran. Pengajaran ialah kita perlulah menyedari keesaan dan keagungan Tuhan. Dan nilai yang terakhir ialah nilai keyakinan. Pengajaran pula ialah kita mestilah mempercayai akan kewujudan Tuhan. Jadi itu secara nota ringkas bagi sajak aku. Jadi cikgu berharap anda faham tentang nota yang diberikan. Jadi itu saja bagi topik PTPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.